Ya. Saya hari ni kan saya nak share lah. Kan, saya jumpa buku ni Asmaul Husna dengan nama Mu Aku Hidup, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Ni Ahmad, arwah Tok Guru Ni Aziz kan. Tapi saya ada cerita yang sangat menarik sebab tadi saya beli pada waktu pagi. Hari ni saya baru beli. Kemudian saya tak sempat baca lagi. Saya baca sikit-sikit. Maksudnya saya tengok sikit. Dan memang ramai yang ikut saya. Macam saya akan selalu mulakan dengan Asmaul Husna. Kemudian saya sebenarnya ada beberapa rujukan kitab Asmaul Husna. Ada rujukan bahasa Arab, ada rujukan Indonesia. Tapi saya memang berhasrat nak cari rujukan yang mudah difaham. Dan kita tahu Tok Guru Ni Aziz ni antara tokoh yang menyampaikan kuliah ceramah untuk kaedah yang mudah difahami. Bahasa yang ringan, dia bagi tamsilan, metafora yang mudah kita faham. Masya Allah. Itu ilmu kelebihan arwah. Jadi saya nak cerita, lepas saya baca, saya bawa balik. Kemudian tengah hari tadi saya lelap sekejap. Tak lama tapi memang saya mimpi jumpa Tok Guru Ni Aziz. Saya tak cerita Allah Akbar, tapi saya ingat mimpi sebab tadi Prof jemput saya untuk minum petang. Lepas tu saya duduk di satu kursi. Lepas tu Prof kata, Ustazah, kursi Ustazah duduk tu ada ramai orang tokoh yang dah duduk, antaranya Tok Guru Ni Aziz dan sebagainya. Lepas tu saya terus, Prof, saya mimpi Tok Guru Ni Aziz tengah hari tadi, Prof. Maksudnya mungkin asal saya beli buku ni, kemudian sebelum tidur saya tengok kan. Tapi dalam mimpi tersebut, ya Allah, nak cerita nangis pun memang nak nangis. Subhanallah. Dalam mimpi tersebut, bila Prof sebut baru mimpi tu datang. Kadang lepas kita mimpi, kita tak ingat kita mimpi apa. Tapi dalam mimpi tersebut, saya dalam satu majlis dengan Tok Guru Ni Aziz. Allah, sebab saya nak cerita. Lepas tu Tok Guru pun kata, Ustazah mula dulu mukadimah. Ustazah mula dulu ceramah. Saya kata, Tok Guru tak boleh. Saya tak boleh, Tok Guru. Saya tak boleh mula dulu. Tok Guru lah mula dulu. Ustazah mula dulu. Maksudnya Tok Guru bertegas juga dalam mimpi tersebut supaya saya mulakan. Kemudian saya pun memulakan sesi ceramah tersebut. Dan masa sama Tok Guru kata, saya nak dengar Ustazah ceramah. Saya kata, ya Allah Tok Guru, saya tak layak nak bercakap. Memang tak layak. Tapi dalam mimpi tersebut akhirnya saya bercakap dulu. Kemudian tak lama Tok Guru Ni Aziz pula menyampaikan kuliah. Subhanallah. Tapi saya pun tak ingat apa yang saya sampaikan. Dan mungkin sebab ni baru recall balik, ingat balik. Dan saya pun tak ingat apa yang Tok Guru sampaikan. Tapi mimpi tu di hadapan ramai orang. Saya rasa macam satu nikmat yang sangat besar. Dan ada kaitan pula bila Prof kata tu kerusi tu pernah duduk Tok Guru Ni Aziz dan sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama mencintai orang yang mencintai Allah. Kadang-kadang kita macam tadi moderator Haji Talib kan, Haji Talib, subhanallah, Abu Talib, bapa saudara Nabi, seorang yang berakhlak mulia, sangat sayangkan Nabi. Kadang orang tanya macam mana nak masuk syurga, kita mengikuti jejak langkah orang yang dah dijamin syurga. Siapakah golongan yang dijamin syurga? Ya Rasulullah. 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Kita belajar tentang sirah mereka. Kemudian orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mencintai sahabat di kalangan para ulama. Jadi kita mungkin jauh dengan Rasulullah sebab kita tak pernah jumpa Rasulullah. Kita baca sirah. Tapi dengan Tok Guru Ni Aziz contohnya, kita pernah jumpa. Kita pernah tengok dia depan mata. Kita pernah, suara dia masih boleh dengar. Jadi, dan antara yang saya pernah dengar, seorang ulama ni, orang alim ni, dia kata dia pernah bermimpi, Allahu Akbar, subhanallah, dalam mimpinya dia bermimpi Rasulullah dengan para sahabat. Soalnya Rasulullah ada dalam mimpi tersebut. Dan mimpi, kalau mimpi Rasulullah, ia adalah mimpi yang benar. Sebab Rasulullah bersabda, mimpi tidak akan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, dia benar-benar bertemu denganku. Allahu Akbar. Insya Allah. Maksudnya tak akan syaitan ataupun iblis boleh menjelma sebagai Rasulullah dalam mimpi sesiapa pun. Walaupun ada orang ni, dia jumpa saya, dia ni biasa, tak ada apa-apa, maksudnya penampilan biasa, tapi kata, Ustazah, betul ke saya pernah mimpi jumpa Rasulullah, wajah yang putih bersih, tapi kata siapa saya tak layak. Saya hanya mampu cakap, saya tak tahu siapa awak dan apa amalan awak. Mungkin hati awak sangat bersih sampai Nabi SAW muncul dalam mimpi. Subhanallah. Tapi yang saya nak sebutkan, seorang orang alim ni dicerita, dia kata, saya mimpi dan mimpi tersebut Rasulullah ada dan dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, dan antara salah seorangnya adalah Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Ni Ahmad. Maksudnya dia mimpi Rasulullah, kena mimpi ada orang sekeliling, tapi dia kenal lah sosok yang bernama
Guru ni Aziz, Abdul Aziz. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kan kita ni kan, kita jauh dengan Rasulullah dari sudut jangka masa, tapi kita dekat. Rasulullah insyaAllah ada dalam hati kita, Rasulullah ada dalam hati kita. Tetapi kita nak mengenali akhlak orang yang mencintai Rasulullah, kita mengenali akhlak orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya guru ni sebut kenapa Tok Guru Adnan Aziz ni soalannya muncul dalam mimpi dalam keadaan begitu. Dia kenal in person dengan Tok Guru Adnan Aziz ini, orang yang sangat berusaha sedaya upaya dalam hidupnya mengikuti setiap sunnah Nabi. Cara berjalan, cara bercakap, cara makan, cara mendengar bila orang nak luah masalah, cara melontarkan pandangan, cara tidur, subhanallah. Ada seorang hamba Allah ni, masa saya pergi Kedah, dia cerita, Ustazah, kalau Tok Guru Aziz turun ke Kedah, saya lah yang akan bawa, saya akan tengok dia tidur, saya akan teman dia. Walaupun kita bagi tempat yang selesa, Tok Guru mesti akan tidur di bawah, atas lantai. Dia tak akan tidur atas tilam, dia tak akan. Saya pun teringat, saya bacakan akhir-akhir ni bersama Idul Rasul. Pernah sahabat menawarkan kepada Rasulullah tempat yang selesa sikit, pembaringan nak lapik sikit lah. Rasul kata, tempat tidur ini menghalangku daripada bangun di tengah malam. Rasul tolak, Rasul kekal untuk dipelepah tamar, Rasul kekal dengan bantal yang keras itu. Kita pula tidur, kalau boleh nak tidur lena. Tapi orang yang beriman, orang soleh, dia tidur, dia fikir untuk tidurnya untuk bangun. Tapi kita tidur untuk tidak bangun, untuk nyenyak. Kita nak pasang aircon, bau wangi, katil selesa, bantal selesa, supaya kita kata kita boleh tidur nyenyak. Tapi orang soleh, orang beriman, dia tak nak tidur yang nyenyak. Sebab tidur itu tidur untuk hatinya bangun, hatinya jaga. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi bila sahabat ni kata, yang selalu menyentuh ni, dia kata, Tok Guru bila nak tidur, walaupun ada katil, dia tidur di bawah, kadang tutup kipas, sebab dia bimbang kipas itu pun melenakan tidur dia. Kita mana boleh tidur berpeluh, kalau boleh kita nak selesa. Masya Allah. Kemudian dia kata masa makan, dia kata makan mesti share, walaupun satu bungkus beli nasi lemak, share berdua. Nak barakah. Saya teringat adik Nabi sebut, masa tu ada seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, aku makan kenapa tak kenyang ya Rasulullah? Saya tanya, kamu makan bagaimana kamu makan? Aku makan seorang-seorang. Jadi kamu makanlah berdua. Kalau berdua belum kenyang, makanlah bertiga. Pada jamaah itu ada barakah. Kita pula faham bila makan cukup kenyang, tapi orang yang saleh makan yang barakah itu kenyang. Yang kita faham tidur yang cukup itu kuat, tapi bagi mereka tidur yang barakah itu menguatkan badan. Bagi kita, tidur yang barakah. Bagi kita rehat yang cukup itu menguatkan badan, tetapi bagi mereka rehat yang berlebihan panjang angan-angan. Maksudnya itulah kehidupan bila kita kenal orang-orang yang soleh seumpama ini. Dan saya rasa macam bertuah sangat boleh mimpi jumpa Tok Guru Aziz pada tengah hari tadi, dan petang ni jumpa Prof pula. Mudah-mudahan kita berada di circle yang baik sampai akhir kematian kita. Sekian, minta maaf jadi panjang pula. Tak apa.